Okay, volume up. Alright, cascading style sheet. So the function of cascading style sheet ni adalah tujuannya is to format your HTML document. Okay, the function is used to format the layout, okay, of a web page or the whole website. Yeah? Tak keluar pun. Tak dengar? Tak keluar pun present. Tak keluar. Dekat saya dah keluar dah. Ada ni. Ada dekat saya keluar. Tak ada. Kat saya Keluar. Ada. Kita tunggu sekejap kot. tanpa lepas tu masuk balik. Kita tunggu sekejap kot. Tapi saya rekod ni. Okay. Proceed Okay, sir. Alright. Proceed. Okay. So with CSS, you can control the font, okay, color, spacing, and etc. Alright. So CSS ni previously you learn about HTML, which is hypertext markup language, is to manage your content. Okay. So whatever content write-up yang you nak display dalam you punya browser, you gunakan HTML. But now we look into another format, which is CSS, cascading style sheet. So nanti yang this one file ni kamu akan save dekat .css lah. Okay, dia lain sikit daripada HTML tu. Okay, so there are three types of CSS. Okay, ada 3 jenis ya CSS ni. So the first one will be inline. So inline ni dia apply dekat satu web page ataupun dia apply dekat satu single HTML elements. Okay, dia apply dekat satu single element ya. Apply to one single HTML document. Okay, contohnya inline ni kita guna untuk style paragraph, okay, headings, table and so on. Okay, dia apply untuk satu single element saja. Okay, berbeza dengan kita panggil sebagai lepas inline kita ada internal. Okay, internal ni apply to one single page only. Okay, contoh kalau you ada 10 page HTML, one internal CSS apply to one single HTML only. Alright, and third one kita ada external. So external dia lain sikit. Kalau inline dengan internal, dia akan write up dalam satu page website, satu web page. Tapi external, you're going to create another file, okay, another work file. Kita panggil dia external CSS by using link external CSS to how much or pergi ke semua website lah. Okay, so kalau inline internal dia akan apply untuk satu single page apply dalam page tu sendiri. Okay, tapi external kita boleh linkkan satu CSS file kepada berapa banyak HTML page yang kita nak pakai lah. Okay, it leads to consistency dalam you punya website design. Okay, so inline kita akan gunakan dalam, saya enter sikit. Okay, buat macam ni. Okay, they're using style attribute macam ni.
Okay, dan saya gunakan style attribute. So previous week kita dah tunjuk macam mana kita nak guna. Okay, kita gunakan style attribute. Okay, inside HTML element. Alright. Manakala internal using same style. Okay, in head section. Okay, ingat tak? Sebelum ni kita cerita tentang head section tu, kita ada title script lain, dan CSS adalah salah satu script yang kita akan guna untuk letak dekat head section. Okay, manakala external kita gunakan link lah. Okay, kita guna link letak dekat head. Okay, apa ni? In head section to apply from external file. Okay, boleh faham lah. Okay, sekarang ni, okay, override dia boleh dia ada, kalau dalam external dia ke jenis CSS ni, dia ada satu we call it as power to override. Power to override. So kalau kita nampak external ni macam besar kan, sebab dia boleh apply kepada the whole website kamu, tapi dia punya power terhad. Because inline lagi power daripada internal, lagi power pada external. Maksud kat sini, kalau kita tengok pada kuasa dia, internal punya styling dia akan override internal pula, bukan internal ni, inline sorry. Inline akan override internal, like internal akan override external. Memang begitu. Okay, kenapa jadi macam ni? Okay, katakanlah situasi macam ni. Kamu buat 10 website kan? Okay, 10 website, background colour semua warna biru. So kamu guna external lah. Sebab external, you boleh apply daripada CSS luar, external CSS akan apply pada 10 page tersebut dengan menggunakan link. Okay, seragam lah. Kalau nak tukar colour pula the whole website, you just tukar dalam satu single file saja dan apply kepada 10. Itu memudahkan development lah. Tetapi kalau ada satu website tu, satu single page tu nak guna hijau, you write dekat internal. Okay, individual page sahaja. Okay, dia akan override external ni. Okay, 10 website gunakan external CSS, tapi satu gunakan internal untuk override jadi hijau lah. Okay, dan dalam external CSS dari satu paragraph, element paragraph tu, kita kata paragraph tu semuanya justify. Tapi dalam satu page, dalam satu section tu, okay, ada satu ni je paragraph you nak buat dia right justify, right align. So dia gunakan dekat inline lah. So inline akan override internal, dia akan override external. Okay, so kita akan buat contoh lah. Tak faham kan? Kena tunjuk contoh kot, sir. Tapi tak tunjuk. Itu secara asas je lah, secara asas yang mana kamu nampak macam mana dia dari contoh. Okay, kita recap balik CSS untuk styling dia punya content, satu. Nombor dua, dari 3 jenis. Okay, dari 3 jenis, inline, internal dengan external. Okay, dan nombor tiga, setiap jenis CSS tu, okay, dia ada kuasa untuk override each other. Memula dengan inline, dia akan override internal, akan override external. Maksud kat sini inline yang paling power. Macam tu. Dia ada masing-masing punya power. Okay, so kita akan create satu dokumen, HTML dokumen. Okay, sebelah ni ada buat apa? Okay, saya buat kat sini . So previously kita ada index HTML, so kita akan buat file baru. Okay, file baru. Saya share the whole screen jap.
Okay. Nampak skrin kan? Okay. So I'm going back to development file. Okay. So saya akan buat file ni dekat this folder lah. Folder yang sama ni. Okay. Previously kita ada satu file index HTML ni. Okay. Yeah, this one. Okay. Okay. Saya nak buat baru. Okay, saya nak buat baru. Saya save dia sebagai development. Okay, saya save dia sebagai tutorial-css.html apa tutorial-css.html. Okay, ni file ni .html ya, .html. Jadi jangan confuse. Alright. So of course saya akan buat satu file HTML, tutorial HTML, tutorial CSS lah. Okay. So dalam ni kita akan tengok inline, internal dengan external, macam mana dia ni ubah structure dalam kita punya, ubah style dalam kita punya HTML lah. Okay. Now we going to look at body dulu. Okay, kita buat tu content lah macam biasa, heading ya. Okay. Nampak kan? Tutorial CSS. Simple. Very simple. Kenapa besar? Okay, H1. Okay. Masuk dalam ni. Okay, kita mulakan dengan inline ya. Inline CSS. Okay, bila kita guna inline CSS, ingat tadi. Okay, inline CSS apply style inside HTML elements. So kita ada HTML element dekat sini adalah heading 1. Okay, sangat basic. Okay, okay, style dia apa? Okay, style dia apa? Okay, CSS dia ada okay, ya, nak terangkan anatomi CSS. Okay, CSS sebenarnya dia ada anatomi, basic anatomi CSS ada 3 je. Paling simple CSS ni simple, sangat simple. So basically dia ada satu kita panggil sebagai selector. Okay, ni format dia, selector. Okay, selector. Lepas tu kita ada property. Okay, kita ada property dan kita ada value. 3 benda ni je yang kena ingat. Selector, property, value. Maksud kat sini kan, selector ni kita akan select element. Okay, apa elemen HTML yang kita nak pakai kan. So apa property dia? Property kepada elemen tersebut. Contoh headings kan, kalau text ke heading tu elemen-elemen dia lah, kita akan tahu. So kalau heading ataupun text kan, atau paragraph, apa value yang kita boleh tukar? Okay, so maybe kita boleh tukar color. So color adalah property dia kan. So apa pula value untuk color? So value untuk color, okay, maybe you, yalah nama color lah. Nama color basically HTML dia boleh read human naming convention dan RGB hexadecimal dengan alphanumeric punya alpha-decimal punya color coding lah. But the most basic color value yang kita boleh pakai adalah nama yang kita selalu type lah. Contoh blue, green, grey, white ya. Contoh, ni lah contohnya. So element, color, selector, property dan value. Dia terjemahkan dalam format macam ni lah. Okay. Contoh H1. Okay. So apa dia punya curly bracket? Apa color dia? Apa dia punya property? Color. Apa value dia? Okay. Blue. Okay. Bila habis satu property value, kita
habiskan semicolon. Tak apalah, inilah satu format dia. Ni satu format dia. Okay. Cuma dalam inline dengan internal, kita gunakan style. Bila kita gunakan style, akan jadi macam ni. Okay, ni kita ambil selector. Okay, style for this element. Okay, apa dia punya, kita nak merubah apa color lah biasa-biasa ni. Color, okay, sama dengan blue, semicolon. Save. So basically, kita ada blue headings. Itu contoh untuk inline CSS. Okay, ni contoh untuk inline CSS. Alright. So satu lagi contoh kita buat untuk paragraph, the whole paragraph. Okay, paragraph. Kita buat tag satu lah, the following text paragraph is to show. Copy paste lah mana kan. Kita tengok copy paste mana. UITM paling basic, paling selamat. Kita pergi sini. Kita ambil ni. Oh, 1956 punya. Kenapa dia tak ada copy? Okay, ini satu paragraph. Ni okay, sangat selamat. Okay. Nah. Okay, paragraph. Okay. So bila kita running apa ni? Running. Semua okay? Okay kan? So ni lah basic rendering untuk browser. So kita nak tukar dia color, tukar color kan? Okay, tukar color. P. Tu style lah. Style equal, nak tukar color juga kan, maybe nak pakai green. Okay, save. Nampak lah green. Okay, contoh kalau nak pakai nak ada dua property kan, sebab satu elemen dia boleh ada banyak property based on elemen yang kita pilih je lah. Okay, so contoh kalau dalam Microsoft Word, kalau apa ni text ni kita boleh tukar size juga kan, betul tak? Okay, so nampak tak? Property, selector, semicolon. So semicolon adalah penamat, the end of styling ni. So selepas semicolon ni kita boleh buat satu lagi property lah, size ataupun font size lah. Try size. Okay, size maybe you nak pakai, nak cakap dia 40 point. Save. Semicolon. Jangan lupa semicolon Dapat tak? Tak dapat. Jadi kita gunakan font size lah. Okay. Font size 40. Alright. Nampak? Okay. So senang kalau size tak dapat, subline akan suggest kamu untuk gunakan selector yang apa ni, property yang betul. So color is green, font size is 40 point. Okay, nampak? Okay. Boleh follow setakat ni? Boleh je. Untuk inline boleh. Alright. Dia sudah. Sudah. Dia join setengah jalan ni. Tak apalah. Okay, ini adalah untuk inline tutorial. Kita buat inline CSS. Inline CSS. Okay, kita save dia sebagai nanti kita nak buat beberapa tu inline CSS. Okay, save. Kita nak buat beberapa contoh internal CSS. Okay, next kita akan buat internal CSS. Alright. So kita dah ada 1, 2, 3. Okay. Ni internal CSS. Okay, kita nak buat inline. Inline dah ada. Kita nak save balik lagi sekali. Kita ada index, tutorial CSS, tutorial inline. Save tu lagi. Tutorial internal
CSS. Okay. Jadi basically kita ada 4 dah sekarang. Index, tutorial CSS, inline CSS. Ni sebenarnya boleh delete dah ni sebenarnya. Kita nak pakai dah ni. Okay. Tadi basically saya nak cadang, saya nak buat satu page, nak tunjukkan semua tutorial, semua jenis, tapi rasa confuse nanti. So satu internal inline dah ada, satu lagi internal dah ada. Okay. Kita ada internal CSS, alright, file tutorial dash internal dash CSS. So sekarang ni internal CSS macam kita cerita tadi kan, internal CSS dia apply dekat header ataupun head section ni. Okay, head section. Jadi we go back to our HTML files. Okay, head to heading section ni sini, kat sini. Alright, kat bawah ni je. Okay, dekat bawah ni je. Terus buka satu elemen baru, style. Of course, you can tutup lah style ni. Okay, you can tutup style tu dulu. Alright, ni. Okay, dalam style. Okay, CSS yang kita apply dalam, kita akan write CSS format dalam internal CSS ni sama macam dalam external. Okay, inline saja gunakan style macam ni. Okay, internal saja gunakan style. Okay, tapi bila kita gunakan internal ataupun external, kita tak guna style dekat sini. Okay, kita terus buka elemen style. Okay, dalam ni semuanya adalah kita mulakan dengan selector. Kita nak select apa? Kita nak select kita buat line lah, kita buat line. Kita ada heading 1, kita buat heading 2. No. Kita ada heading 1 dulu. Nak tengok. Kat sini kita akan tengok macam mana inline ni mengatasi internal. Heading 1 juga. Okay. This heading is using internal CSS. Okay. Ni H1, ni H1. Okay, tapi H1 yang second ni kita nak gunakan internal CSS. Okay. Alright. So H1 juga. Select H1. Style H1. Okay. Value bracket. Okay. Apa value dia? Color. Okay. Yang first ni inline kita gunakan blue, kita gunakan orange. Alright. Okay, now. Okay, betul lah. Save. Apa jadi? Okay. No. Boleh lah. Okay. Internal CSS. Nampak? Orange kan? Orange. Okay. Okay, orange. Tapi bila kita buang, cuba kita buang ini. Kita buang H1 ni. Kita buang yang first ni, kita guna inline, kita buang. Okay, kita refresh. Dia kalau agak-agak dia pakai color apa? Kalau agak-agak dia pakai color apa? Biru ke orange? Orange. Kenapa orange? Kenapa orange? Kenapa orange? Tak tahu. Tak tahu? Ada yang cakap betul tak orange? Tak tahu. Okay, sekali lagi. Previously kita dah apply ini kan? Okay, ini inline. Betul tak? Okay, ini inline. Alright. So bila kita apply inline, kita nak beritahu dekat browser, tolong beritahu dekat browser H1 yang first ni color biru. Okay, biru. So ingat balik nota yang ni saya secara ringkas ni. Inline akan override internal, dia akan override external. Macam tu. Inline lagi power pada internal, dia lagi power pada external. Macam tu. Alright. So dalam kita punya tutorial ni, okay, first saya buat inline kan.
So bila saya buat inline, okay, dia bagi tahu dekat browser, Firefox, tolong buat H1 untuk start untuk tulis CSS ni warna biru. So dia pun bagi tahu dekat browser, bagilah warna biru. Okay. So now kita buat satu lagi, heading. Okay, tapi heading kat sini dia tak beritahu apa-apa pun. Dekat sini dia tak beritahu pun dekat Firefox supaya tukar apa-apa. So basically Firefox kata, oh, kalau yang biasa-biasanya, so dia akan bagi warna hitam lah kan sepatutnya. Tetapi bila kat di atas ni, browser Firefox dia baca, oh ada style pula dekat sini, warna orange kan. So dia akan buat macam mana? Browser tukar warna apa ni kat sini? Warna orange kat sini kan. Tapi bila saya keluarkan inline CSS daripada sini, yang first tadi, so apa akan jadi dengan result sini? Dia akan tukar warna apa? Orange. Betul orange? Betul lah orange. Betul lah orange. Sebab okay, sekarang ni dia dah dekat sini. Okay, CSS ni dia dah dekat sini. Okay, dia dekat sini. Dia antara internal dengan inline. Okay, kita main kat sini dulu. Inline, internal, inline. So internal akan bagi tahu dekat browser apa style nak pakai. Tapi bila dia dah bagi tahu style apa nak pakai, tiba-tiba ada inline interfere, dia akan fokus inline sebab inline lagi power daripada internal. Begitu. Okay. So sekarang ni, okay. So sekarang ni kita buang H1 ni untuk styling ni. Okay, sekarang ni dekat H1 ada color orange kan. So semua color orange. Tiba-tiba nak kata, okay, heading semua color orange. Even you nak pakai heading baru, heading 1. Okay. This heading also using internal CSS. Sekejap Sekejap. Ada gangguan. Okay. Kembali. Tahu dah kabar tadi? Ini kan. Okay. So heading ni, yang ketiga ni, heading 1, 2 dan 3, nombor 3 dan 3 heading H1 ni. Heading yang ketiga ni pun kita gunakan H1. Jadi yang nombor 3, yes, orange jugalah. Sebab dia refer kepada style dekat atas ni. Nak bagi tahu dekat header ni, okay, dekat sini style ni, internal CSS ni, beritahu semua heading dalam page ni color orange. Macam tu.
Tapi kalau kita cakap macam ni, semua heading dekat dalam page ini, okay, color biru. Kan? Jadi kita refresh, semua jadi color biru. Okay, dari segi development time, kalau kata perubahan nak seragam, okay, kita cuma tukar dekat satu point je lah. Satu CSS saja kita tukar. Kan? Maybe kita tukar warna pink. Kan? Semua heading warna pink. Okay, kenapa kita guna inline? Inline, bila kita ada satu spesifik paragraf ni, kita nak bagi tahu dia, okay, paragraf ni satu je warna orange. Kan? Ni satu je ni warna orange. Kan? So, satu ni je yang warna orange. Lain semua CSS. Even you buat satu lagi headings, kan? Okay, pink jugalah. Okay, sebab dia akan inherit CSS yang first ni internal. Okay, internal. Tapi inline dekat override internal. Boleh faham? Boleh faham tak? Boleh. Alright. So kita akan proceed kepada external CSS, boleh? Boleh. Okay. Okay, external CSS. Okay, ni kompleks sikit je lah kompleks. Tapi kalau make practice, faham, boleh implement. Alright. So, kalau internal dan so if inline dengan internal ni kita letak dalam satu dokumen saja kan. Alright. Tapi external CSS, okay, tapi external CSS dia menggunakan satu file yang baru. Okay. So dalam folder ni, okay, dalam folder root ni tadi, okay, saya akan buat satu folder baru. Okay. Folder CSS. Supaya semua file-file ni dia akan berpaksikan file CSS kita ni. Alright. So saya akan create file baru. Saya create file baru. Alright. So file baru ni file CSS lah. Okay, ni file CSS. So saya akan save dia sebagai CSS. Okay, dalam folder CSS. Ingatlah, dalam folder CSS, okay, saya akan rename dia sebagai star.css. Right, save. Alright, CSS ya. Star.css, bukan HTML lah. Star.css. .css ni file yang baru. Nampak? So dalam you punya root folder personal website, so kalau macam saya ada 3 file HTML. Okay, satu file CSS, style.css. Okay, lain okay, semua saya letak dalam folder CSS. Alright. Ni dalam folder management, asingkan folder file CSS dalam folder CSS supaya nanti tak ada berkecamuk kat luar ni. Alright. Okay, untuk CSS. Okay, CSS kita nampak dekat sini. Kita nak tukar background color lah. Kan, kita tukar sini. Body. Okay, nak tukar. Ya, nak tukar background color. Short sikit kan. Okay. So, kita select body. Ni elemen Kita select body. Okay, selector. Okay. Saya punya writing style, saya selalu buat macam ni, nested. Okay.
supaya kita asingkan dia punya selector. So selector, alright. Okay, boleh je selector. So apa property dia? Background color kan. Background color. So apa color dia? Grey. Mungkin lah. Okay, grey. Okay, ni salah satu apa kata style. Ni pun boleh pakai. Tapi saya suka buat macam ni. Okay, saya suka buat macam ni. Supaya next property saya boleh enter je. Okay, so senang nak baca. So which selector, which property, which value. Macam tu. Okay, so ini adalah selector, property, value. Okay, now for each body, background color is grey. Save. Okay, save. So sepatutnya setiap body kan, setiap body page ni background dia mesti grey. Refresh, dia tak menjadilah sebab kita tak beritahu pun dekat sini untuk link. Alright. So kita letak dekat style, dekat header ni. Alright, ni. So untuk kita link every HTML file kita kepada external CSS ini, kita gunakan link. Okay, link. Okay, link relation. Okay, equal to style sheet. Okay, style sheet. Okay, hyperlink reference dia apa hyperlink reference dia? Okay, kepada file kita lah. Okay, so saya akan include folder name. Okay, include folder name kat sini. Ni folder name. Okay, dalam dia ada style CSS /style.css. Okay, ni je. Okay, sepatutnya kalau tak ada apa-apa masalah, okay, tak, ada link lah. Okay, so terus baca, Firefox baca bla 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 bla. Okay, kalau dia ada external kan, dia ada external, dia ada internal ni, dia akan override lah. Tapi internal ni dia cuma ada h1 sahaja. Okay, dia ada h1 sahaja. Okay, dia akan override h1 sahaja. Okay, so style, link, relation, style sheet. Okay, yang ini, dia baca yang ini. So apa ada duduk dalam ni? Dia beritahu kat sini, body, background color grey. Macam tu. So kita ada tutorial CSS di Shopee, biar je. Okay, sekarang ni kita ada 3 kan, index HTML dan kita ada tutorial inline. Okay, so sekarang ni kalau kita tahu, okay, kita ada dekat mana pergi ni, sorry sama. Okay, so this is ni first page, second page, third page. Yang kita tahu third page ni saja yang kita apply CSS kan, kita link CSS. Alright, CSS ni. So sekarang kita akan buka tiga-tiga lah. Kita akan buka tiga-tiga kat situ. Okay. Kelas okay? Hello. Testing. Kelas okay? Okey. Masih menerima. Tak apa. Nanti tengok balik video ni. Okay. So sekarang ni pening kat sini kan, duk buka kan. Okay. So saya tunjuk ni luar pada HTML CSS ni. Ni salah satu fungsi Sublime ni. Kan Sublime atas ni ada file edit kan. Okay, you pergi ke view, sidebar, show sidebar. Nampak? Okay, so sekarang ni bila kita buka sidebar ni, okay, sekarang saya nak tutup balik hari ni semua. Okay, saya nak tutup balik semua ni. Okay, kita boleh buat macam ni tau. Okay, ni kan show sidebar, open file kan. Folder root kita tadi, kita boleh drag. Okay, nanti kamu confuse lagi. Okay, kita boleh drag pergi ke sini.
folders kan. So tak perlulah buka folder. Tak buka, tak perlu buka lah. Kita boleh close lah. Okay, so kita boleh switch over macam ni je. Dia boleh switch over macam ni. Okay, CSS pun kita boleh nampak. Okay, sekarang ni okay, kita balik index, tutorial inline dan tutorial internal. Nampak? Alright. So kita kan ada internal sahaja yang kita apply ini kan. Okay. Tapi tutorial inline tak ada apply apa-apa. Index tak ada apa-apa. So dua file ni dia tak baca external CSS ni. So that's why kenapa background dia stay warna putih macam ni. Alright. So nak bagi dia link senang je. Copy yang ini. Copy yang ini. Bagi sini. Dekat head section. Betul-betul bawah title. Paste saja. Okay. Index ni. Betul-betul bawah title. Paste saja. Save. Ini pun save. Jadi. Yang ni. Dah grey. Ini pun grey. Okay. Kelebihan eksternal. Okay. Kelebihan eksternal CSS ni. Kita balik CSS. Oleh sebab tiga-tiga file ni kita dah link kepada satu file CSS, senang je lah lepas tu. Kan? Nak tukar background color ke semua website, ke semua page. Contoh ada 100 page kan. Tukar je lah. Color apa? Color pink. And save. Pink. Pink. Ni pun pink. Senang lah. Tak adalah nak tukar satu-satu. Kan? Okay, berbalik pada ini, external ni. Okay, contoh kamu dah ada semua ni, CSS ni, dalam CSS ni, semua page kamu cakap yang color dah pink. Tapi dekat home page ni, mana? Mana home page? Ni. Ini kamu nak kata, yang ni kita tukar lain sikit lah. Nak tukar lain sikit. Okay, klik kat sini. Body style equals to dengan color blue. Tentu. Dia akan override inline ni, dia akan override global. Mana? Homepage kan? Dia akan override global. Tentu. So CSS ni dia tukarlah background color tu warna orange sekalipun. Kan? Yang ni dah tukar warna orange. Yang tu pun dah tukar warna orange. Tapi ni tak tukar warna orange. Kenapa? Apa jawapan dia? Guys, apa jawapan dia? Kenapa ini tak tukar warna orange? Banyak kali refresh ni. Kenapa? Ya, betul. Sebab ada inline dekat sini. Alright. So, kita buang inline ni. Dia akan guna pakai ini. Kan? Refresh. See? Tapi dekat sini dah apply H1. Ini tak ada kan? Sebab apa? Dekat global dia tak ada pemberitahu any heading kat situ kan. That's why ada kat sini. So letaklah heading. Sorry. Tak ada. Angle bracket tak ada kat sini. Heading 1. Okay. So nak kata apa? Color. Maybe you nak kata color tu basic kan? Brown. Okay. Font size. Maybe you nak pakai font size color besar gila kan? Point. Okay. So every H1 dalam kita punya website ni, color dia mesti warna koko dan font size dia 40. Nah. Nah, ni kita ada inline kan, dia tak jadi lah. Nah, ni semua pakai CSS. Nampak? Nah. Alright. Even font pun boleh tukar. Kita pakai font family. Okay. Font family, kita tahu lah font family adalah machine punya type of font. Contoh kita pakai Verdana. And Verdana. Save. So semua H1 font dia mesti Verdana. Nampak? See?
Nampak pelik tak? Ada yang perasan tak yang kepelikan kat situ? Tak perasan? Dok. Okay, now tengok tengok yang ni. Ini dia ada inline tu tak? Betul tak? Tutorial CSS inline. Dari inline kan? Okay, inline ni color saja kita tukar biru, betul tak? Kan? Color je biru kan? H1 color blue. Tapi dalam CSS external kita yang tadi ni, font size 40 kan? Font family Vedana. Okay? So sekarang ni dekat CSS tutorial inline ni, dia cuma pakai color saja tukar. Tapi font size dengan family dia still inherit daripada external. Nampak? Nampak kan? Tapi kalau kita tukar inline ni, okay, font family kita tukar sebagai apa font family best sikit? Comic Sans ke boleh tak? Dia ada Arial, Verdana, apa lagi font? Apa lagi jenis font yang kau suka? Times New Roman. Tak best. Arial. Try. See? Nampak? Dia tukar. Okay, tukar. Tapi font size still dia akan ambil daripada CSS external. Okay. Nampak game dia macam tu. Alright. Boleh faham? Boleh Zul. Tengok SK tak apa. Okay. Yang mana yang jenis-jenis selector property untuk setiap selector ni you all boleh tengok dekat website mana lah, dia ada rujukan tu. Okay, kita pun tak larang nak beritahu semua ni, sebenarnya banyak gila. Alright, so setakat ni saja yang kita belajar hari ni, sebab nanti kita proceed juga, nanti kamu lagi tambah pening. Alright, ini saja yang kita akan buat. Alright, alright. Okay, nanti saya akan create satu task dekat Google Classroom. Nanti kamu follow kat situ lah. Okay. Okay Zul. Okay. Okay, alright. Okay. So GitHub. Sign in. So nanti bila dah siap nanti, apa ni? 6 digit verification. Wait. Email. Six digit verification. Lambatnya. Resend. Okay, ada. 719-837. Okay, so saya punya kat sini kan. Okay, sini. Add files via upload. Kenapa dia warna hitam? Taklah. Okay, so this one. Oh, kita dark mode. Ada dark mode. Okay, biarlah. Okay, it's good. Okay, good. Add file. Upload file. Okay,
So saya nak upload saya punya file development. This one, this one, this one. The whole thing is here. Drag drop. Okay, so commit. Alright, so ada semua kat sini. Okay, nanti kamu pun buat macam ni juga. Okay, so nanti saya akan sediakan task. Saya nak you all buat macam ni. Okay, so kamu akan send yang ni, bukan publish file, ambil send yang ni. Okay, send yang ini, bukan publish link, send yang ini supaya saya boleh check you punya files. Alright, boleh? Boleh Zan. Alright. Satu lagi jangan lupa dalam future ni ada attendance kamu, tolong sign. Okay. Okay, itu saja untuk hari ni. Alright. So semoga bermanfaat pelajaran kita hari ni. Terima kasih atas komitmen anda semua. InsyaAllah. Alright. Terima kasih, sir. Ya, sir. Terima kasih, sir.